Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Prof. Aisyah dan juga rakan sekelas yang lain. Saya Hani dan kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan topik mengenai membina resilien diri. Okey, seperti yang kita belajar, resilien ini membawa maksud keupayaan seseorang itu untuk bangkit semula selepas menghadapi peristiwa yang mencabar. Dan ia juga melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan tekanan, tragedi ataupun peristiwa yang traumatik. Tapi resilient ini dia bukanlah bermaksud tidak merasakan kesakitan atau mengabaikan emosi yang ada. Ia lebih kepada kemampuan individu itu sendiri untuk menguruskan atau mengatasi kesukaran dengan cara yang positif. Okey, antara ciri-ciri individu yang mempunyai resilient ataupun daya tahan diri ini ialah yang pertama, persepsi diri yang positif. Individu tersebut akan menumpukan perhatian kepada perkara yang positif dalam kehidupan dia. Sebagai contoh, dia akan mengenali dan menghargai kekuatan diri sendiri. Dia juga akan mencari peluang untuk belajar dan berkembang. Serta dia akan memfokuskan diri dia pada penyelesaian dan juga pencapaian yang dia gain lah dalam hidup dia. Okey, yang kedua adalah tahap kecerdasan emosi yang tinggi. Mereka ini akan mengenali dan menghargai perasaan yang muncul dalam setiap situasi. Contohnya marah, sedih, takut ataupun kecewa. Dia macam self-awareness lah. Benda ni membolehkan individu itu untuk menguruskan emosi dia dengan lebih efektif dan juga dia mengambil langkah yang positif untuk mengatasi cabaran. Dan yang terakhir adalah flexibility. Flexibility ni bila seseorang itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ataupun ketidakpastian. Sebagai contoh, dia dapat adapt dengan situasi baru ataupun dia dapat mencari penyelesaian alternatif kepada masalah-masalah yang dihadapi. Dan dia juga dapat melihat cabaran tu sebagai peluang untuk develop more diri dia lah. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Aziz untuk poin seterusnya. Terima kasih. Latar belakang kes. Kajian kes ini bertujuan untuk membincangkan secara menyeluruh ciri-ciri ketahanan diri pelajar India dan bagaimana ciri-ciri ini mempengaruhi aspek keciciran pelajar India di Malaysia. Masyarakat India di negara kita merupakan golongan yang ketiga besar selepas masyarakat Melayu dan Cina. Menurut Malaysian Indian Blueprint 2017, pelajar-pelajar India masih banyak ketinggalan dari aspek pendidikan dan kadar keciciran adalah tinggi berbanding kaum lain. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti pola dan ciri-ciri ketahanan diri pelajar India yang tercecir di sekolah menengah, serta mengkaji sejauh mana ketahanan diri pelajar ini mempengaruhi keciciran dan mengenal pasti strategi untuk mempertingkatkan ketahanan diri pelajar India di daerah Kuala Muda. Demografik kajian ini menumpukan hanya kepada pelajar-pelajar India di daerah Kuala Muda dan bahan kajian adalah terhad kepada 5 orang responden yang tercecir di pelbagai lokasi daerah Kuala Muda sahaja. Temu bual dilakukan lebih dari sekali sekiranya perlu untuk memahami dengan lebih mendalam sifat ketahanan diri pelajar-pelajar tersebut. Kaedah kajian ialah kajian kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual secara mendalam dan pemerhatian dengan pelajar. Kaedah kualitatif dipilih kerana mengkaji ciri-ciri ketahanan pelajar merupakan satu proses yang kompleks dan memerlukan penerangan yang jelas dan menyeluruh. Creswell 2011. Bahan kajian dipilih menggunakan teknik persampilan bertujuan. Bahan yang dipilih terdiri daripada 5 orang pelajar India yang tercecir di sekolah menengah. Bagi membolehkan penyelidik memperoleh data yang mendalam dan terperinci, beberapa kriteria telah ditetapkan dalam membuat pemilihan sampel kajian. Bhuvaneshwari et al. 2008. Dalam kajian ini, bahan kajian ditemubual secara mendalam dengan menggunakan soalan temubual secara struktur bagi menjawab persoalan kajian. Responden berada di lokasi yang berlainan tetapi mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sama. Penyelidikan menggunakan dimensi-dimensi ketahanan diri dalam model ketahanan Marsden and Reed. Hasil kajian. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangkan keciciran pelajar di sekolah.
Walaupun begitu, kunci utama di dalam sebuah kejayaan seorang pelajar adalah pelajar itu sendiri. Kekurangan ketahanan diri dalam mempengaruhi pelbagai cabaran hidup ketika alam persekolahan pelajar India di daerah Kuala Muda merupakan penyebab utama pelajar berhenti sekolah. Ketahanan diri pelajar ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak menentu kerana faktor-faktor ini mampu membantu mengurangkan kececiran pelajar sekiranya faktor ini berada di tahap yang tinggi, dan ia juga boleh menjadi pendorong utama kececiran pelajar jika faktor ini berada di tahap yang rendah di dalam diri pelajar itu sendiri. Cadangan program intervensi positif adalah merujuk kepada aktiviti yang dijalankan untuk memupuk emosi, pemikiran atau tingkah laku yang positif. Aktiviti program intervensi positif tersebut haruslah memberikan impak positif dan membina ketahanan diri seseorang individu. Positive Youth Development adalah salah satu contoh program yang dapat dianjurkan oleh pihak sekolah atau kementerian agar dapat membantu para pelajar yang terlibat mengenal pasti kebaikan di dalam diri serta memberikan tumpuan terhadap kekuatan dan potensi diri belia. Intervensi positif seterusnya, pelajar yang terlibat digalakkan untuk membina kekuatan dan keyakinan diri atau fokus on personal strength, yang mana program ini akan dapat menekankan kepada pentingnya mempunyai matlamat hidup dan aspirasi untuk masa depan. Matlamat hidup yang jelas boleh memberikan semangat dan kekuatan serta keyakinan untuk berjaya. Sebagai contoh, pelajar digalakkan untuk setkan goal yang ingin dicapai atau menyertai kumpulan pelajar untuk meningkatkan motivasi untuk mencapai matlamat. Bukan mudah untuk menempuh hari yang berliku, tetapi sikap optimistik harus disemai dan ditanam di dalam diri pelajar yang terlibat. Contohnya, latih diri untuk hidup berdikari tanpa kebergantungan kepada sesuatu, tidak kira manusia ataupun benda. Sikap optimistik dan berdikari dapat melahirkan seseorang yang berani menghadapi cabaran, tidak takut atau teragak-agak untuk membuat pilihan. Sikap ini juga dapat menjadikan diri pelajar tersebut sentiasa bersedia dan melihat setiap permasalahan sebagai cabaran yang mematangkan. Kesabaran dalam menempuh cabaran hidup dan mengajar diri agar tidak mudah berasa kecewa dengan ujian yang datang akan melatih diri mereka untuk tidak mudah mengalah. Sentiasa ingat, sabar dalam menuntut ilmu membuahkan hasil yang lumayan. Seterusnya adalah sifat keredaan dan kesyukuran ataupun gratitude dan be grateful. Permasalahan pelajar tersebut dapat diatasi dengan memupuk sifat reda dalam menghadapi ujian dan sentiasa merasa syukur dengan apa yang ada. Sentiasa yakin akan ketentuan yang maha kuasa akan memberikan ketenangan dan keharmonian hidup kepada mereka. Hormatkan guru dan rakan-rakan, bersedekah membantu mereka yang memerlukan adalah contoh yang boleh diamalkan untuk memupuk sifat reda dan syukur. Sentiasa ingat bahawa intervensi positif yang betul dapat melahirkan insan yang berkualiti, yang mempunyai kestabilan emosi, kematangan fikiran dan tingkah laku yang terpuji. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Adila dan sekarang saya akan menerangkan mengenai impak program Beliau Positif dalam menyelesaikan kes maupun situasi tersebut. Okey, yang pertama iaitu poin membina kekuatan diri. Ia merupakan motivasi dalaman yang mampu membimbing ke arah pembangunan insan dan menentukan jangkaan positif dalam diri bagi kehidupan akan datang. Penyelidik berpendapat bagi mencapai matlamat hidup, responden mampu berfikir dengan lebih matang untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Selain itu, individu yang memiliki ketabahan yang kuat sering dikaitkan dengan daya ketahanan yang tinggi. Keazaman dan disiplin diri yang tinggi mendorong individu mencari peluang pendidikan walaupun terpaksa mengharungi liku kehidupan. Tidak disangkal, ketabahan yang tinggi mampu mengatasi masalah dan segala keperitan hidup seorang individu. Poin yang kedua, meningkatkan sifat keredaan dan kesyukuran. Individu mampu
mengharungi masalah tanpa rasa ragu kerana telah menanamkan sifat keredaan dalam diri. Kesyukuran juga mengajar kita untuk lebih tenang dan bahagia dengan kehidupan yang telah kita kecapi. Situasi ini memberi dorongan dengan ketahanan diri yang tinggi untuk mengatasi kelemahan peribadi dan tekanan persekitaran walaupun dalam keadaan tertekan. Ini disokong daripada kajian Lambert et al. 2009 yang menyatakan individu yang mempunyai sifat keredaan dan kesyukuran yang tinggi akan melihat dunia dengan pandangan bahawa semua perkara adalah lebih baik daripada apa yang terzahir. Seterusnya, poin yang ketiga iaitu optimistik. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud penuh harapan baik dalam menghadapi sesuatu. Justru, impak optimistik dalam kajian ini adalah ianya dapat memberikan pandangan bahawa setiap dugaan yang dihadapi dapat dilihat dari sudut positif serta menggunakan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperbaiki diri. Mereka menyedari bahawa jalan menuju kejayaan itu bukanlah mudah, sebaliknya berliku-liku dan penuh cabaran kerana harga sesuatu kejayaan itu sangat mahal. Sebaliknya, mereka sentiasa menerima segala dugaan, cubaan dan halangan sebagai satu pengorbanan sebelum berjaya menggapai kejayaan.